Tuan-tuan dan puan-puan, saya menjangkakan suatu keadaan yang amat pelik akan berlaku dalam negara kita. Anwar telah melancarkan gerakan bersih, menuntut supaya pilihan raya kita dijalankan secara bersih oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Apa lagi yang tak bersih? Tetapi ini semua, tuan-tuan dan puan-puan, ialah satu usaha untuk drum in, orang panggil. Satu usaha untuk memupukkan satu kesedaran kalau mereka kalah, mereka bukan kerana mereka kalah, tetapi kerana SPR tidak berlaku adil. Ini kerja Anwar Ibrahim. Anwar berada dalam keadaan cukup desperate sekarang ini. Anwar berada dalam keadaan cukup tertekan. Pada masa yang sama, dia sangat kemaruk untuk jadi Perdana Menteri Malaysia. Apakah kaki liwat macam ni kita nak bagi jadi Perdana Menteri Malaysia? Tuan-tuan tengok baik-baik. Saya ada sejarah sedikit dengan Anwar Ibrahim. Tuan-tuan, saya datang lahir dari kalangan keluarga Allahyarham Tun Ghaffar Baba, bekas timbalan Presiden UMNO dan bekas timbalan Perdana Menteri. Tahun 1993 menyaksikan Tun Ghaffar kecundang di tangan Anwar untuk merebut jawatan timbalan Presiden UMNO. Sekaligus Tun Ghaffar hilang jawatan timbalan Perdana Menteri. Walaupun saya datang dari keluarga Tun Ghaffar, saya tidak pernah sedikit pun berkecil hati kepada Anwar, kerana ini proses parti dan parti membenarkan pertandingan. Tetapi apabila musibah menimpa Anwar pada tahun 1998, sayalah satu-satunya dari kalangan keluarga Tun Ghaffar yang terpijak kulit pisang tergelicik masuk keadilan sekejap. Bersama dengan Anwar, saya sokong Anwar waktu itu kerana saya yakin dia boleh jaga Melayu, dia boleh jaga Islam, dia boleh jaga Melayu, Cina dan India, dia boleh jaga negara jauh lebih baik dari apa yang dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sebab itu saya masuk. Dah jadi perangai saya dan tuan-tuan dan puan. Kalau saya yakin, biarlah 1000 orang kata saya tak betul, saya tetap dengan keyakinan saya. Saya masuk. Saya join dia. Dalam keadilan saya meniti satu demi satu jawatan. Bermula dengan Setiausaha Eksekutif Pemuda Keadilan, sehinggalah saya dipilih dalam pemilihan parti sebagai Naib Ketua Pemuda Keadilan Malaysia. Waktu berada dalam keadilan, timbul satu isu tuntutan daripada SUCU, badan NGO China yang cukup melampau, yang telah menulis surat kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri tatkala itu. Dalam surat SUCU kepada Dr. Mahathir, SUCU mendesak supaya hak istimewa orang Melayu dihapuskan daripada perlembagaan negara kita. Pemuda UMNO pada ketika itu dipimpin oleh Naib Ketua Pemuda Datuk Aziz Sheikh Fadil telah pun menyatakan pendirian menolak gesaan SUCU. Oleh kerana saya Naib Ketua Pemuda dan ketika itu memangku jawatan Ketua Pemuda, saya telah ditanya apa pendirian Pemuda Keadilan pada ketika itu. Saya mengambil langkah bertanggungjawab memanggil mesyuarat tergempar Exco Pemuda Keadilan. Dalam mesyuarat kita bincang panjang lebar. Akhirnya selepas 2 jam kita mencapai kata sepakat secara majoriti Pemuda Keadilan menolak gesaan SUCU supaya hak istimewa orang Melayu dihapuskan daripada perlembagaan negara kita. Kenyataan saya tersiar dalam Utusan Malaysia, dipetik oleh berita harian, tersiar dalam akhbar Straits Times, tersiar juga dalam akhbar The Star. Tanpa saya sedar, rupa-rupanya dari dalam penjara Anwar ni banduan yang sangat istimewa. Dia boleh dapat surat khabar. Dia baca kenyataan saya yang tersiar dalam surat khabar, Pemuda Keadilan menolak gesaan SUCU. Pada petang itu, nak jadi cerita,
ahli Parlimen Kuala Bandar Baru Datuk Zulkifli Nordin yang ada di atas pentas ini ialah Peguam Anwar ketika itu. Peguam Anwar, dia ziarah Anwar di penjara di Sungai Buloh. Kerana kes Anwar masih berjalan, Anwar ditahan di Sungai Buloh. Anwar waktu Datuk Zul nak balik meninggalkan dia kirim surat kepada saya melalui Datuk Zulkifli Nordin. Saudara Zahid, sila jumpa saya di mahkamah esok. Jadi sampai sini ya? Perintah Raja di Junjung, perintah sendiri di Kelek. Seawal pagi saya telah terpacak di pintu mahkamah tunggu ketibaan Anwar. Sesampai Anwar, saya hampiri dia. Saya bagi salam, Assalamualaikum Datuk Seri. Dia tak jawab salam saya, dia bumbat saya masa tu juga. Apa you buat? Saya buat apa Datuk Seri? Ini kenyataan you keluar dalam surat khabar. Ya Datuk Seri, saya buat kenyataan semalam. Kita pemuda buat keputusan, kita tolak kesat SPU. I nak you tarik balik. You tarik balik kenyataan ni. Ini hak Melayu Datuk Seri. Dah, I tak boleh. You tarik balik. I dah tak tahan nak duduk dalam. I nak keluar jadi Perdana Menteri. Ini bab hak Melayu ni tak apa, kita bagi dulu. Kita dah menang, kita ambil balik. Terkejut saya tuan-tuan dan puan-puan. Terkejut saya. Inikah pemimpin yang aku puja-puja selama ini? Inikah pemimpin yang aku sokong selama ini? Dek kerana kemaruk nak jadi Perdana Menteri, Melayu boleh dijual, dan pada masa yang sama dia bersedia untuk tipu China dan India. Lalu saya mengambil keputusan bersama beberapa rakan yang lain, mula mufarakah, mula menjauhkan diri daripada Anwar. Dan akhirnya 11 daripada kami, pemimpin-pemimpin pada waktu itu, termasuklah Ustaz Roslan Kasim, pengacara majlis hari ini, kita pakat ramai-ramai tinggalkan Anwar, keluar daripada Parti Keadilan, kembali semula mendakap UMNO dan Barisan Nasional. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, dia cukup desperate, dia berada dalam keadaan tertekan, kesedaran rakyat semakin meningkat, prestasi dia sebagai pembangkang semakin berudum, harapan dia untuk ke Putrajaya menjadi Perdana Menteri semakin pudar. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saya berseru kepada tuan-tuan dan puan-puan, ingat baik-baik, saya meramalkan satu keadaan yang paling buruk akan berlaku menjelang pilihan raya yang akan datang. Bagi seorang yang kemaruk nak jadi Perdana Menteri seperti Anwar, dia akan sanggup, dia boleh buat apa saja. Kita imbas balik peristiwa 1998, 2 September 1998, Anwar dilucutkan jawatan sebagai Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. 3 September 1998, Majlis Tertinggi UMNO yang dipengusikan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad telah memecat Anwar sebagai ahli UMNO. Bermula daripada 3 September sehingga 20 September, pada hari dia ditangkap. Bermula daripada saat itu, 3 September hingga 20 September, Anwar turun ke seluruh negara. Anwar canangkan di mana-mana bahawa pemecatan dia merupakan konspirasi tertinggi parti dan negara, dan konspirasi ini dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad dan setiausaha politiknya Tan Sri Aziz Samsudin pada waktu itu. Dia canang di mana-mana, dia mangsa konspirasi politik. Dr. Mahathir tak mahu dia jadi Perdana Menteri. Masalah pribadi dia dijadikan isu kepada rakyat. 20 September dia ditahan. Waktu dalam tahanan dia maki polis siang malam pagi petang. Dia maki polis bapa anjing. Pada waktu itu Tan Sri Rahimno terlupa bahawa dia ketua polis negara waktu itu. Dia buka uniform, dia sasang lengan, dia bagi sebiji lebam mata Anwar. Tonton masih ingat lagi peristiwa ini? Dia besoknya dia didakwa di mahkamah, keluar dalam keadaan mata lebam dia gunakan spin kepada rakyat, dia dianiaya dalam penjara. Air mata Wan Azizah dan anak dia Nurul Izzah dijajah dengan tempat. Sekali lagi masalah pribadi Anwar dijadikan alasan untuk membangkitkan kemarahan rakyat. Dalam tempoh tahanan, dalam tempoh pembicaraan,
Kita digemparkan dengan isu asing ciptaan Anwar. Konon dia diracun. Pada masa yang sama dia mengalami sakit tukang belakang. Kononnya akibat pukulan Tan Sri Rahimno. Sakit tulang belakang ni boleh bawa mati. Boleh mati, boleh lumpuh seluruh badan. Sekali lagi isu pribadi dia dendang seluruh negara untuk bangkit kesedaran rakyat. Waktu dia kena tangkap, waktu kes, waktu Saiful buat laporan polis, tindakan pertama Anwar apa dia? Melarikan diri ke kedutaan Turki, mendakwa ada orang nak bunuh dia, kepala bapak dia. Sekali lagi masalah pribadi dia dijadikan alasan untuk membangkitkan kebencian rakyat terhadap kerajaan. Tuan-tuan, menjelang PRU 13, pilihan raya umum 13 yang akan datang, tuan-tuan, sama-sama kita ada mata, sama-sama ada nyawa, insya-Allah kita tengok bagaimana drama Anwar Ibrahim. Kali ini saya menjangkakan drama yang lebih teruk lagi. Ada kemungkinan dia akan upah orang tembak kereta dia. Ada kemungkinan dia akan upah orang tembak dia. Bagi orang yang kemaruk nak jadi Perdana Menteri, korban bini tak ada masalah. Mungkin bini dia terkorban. 2-3 hari lagi nak pilihan raya, dia turun jumpa rakyat. Tengoklah kekejaman kerajaan UMNO Barisan Nasional. Sanggup menembak kaum keluarga saya. Mereka terfret, mereka terdesak untuk mempertahankan kuasa. Walhal dia yang terdesak nak kemaruk nak jadi Perdana Menteri. Saya sebutkan ini secara umum, tuan-tuan dan puan-puan, kemungkinan ini boleh berlaku. Kenapa? Kerana pernah berlaku di Taiwan. Bagaimana parti SDP dalam tempoh 48 jam terakhir mereka berjaya mengalahkan Kuomintang. Kita Melayu sekali lagi jangan tertipu. Bukan saja Melayu, China dan India, rakyat Malaysia, jangan tertipu dengan manusia yang memang kaki pembohong, yang Tibai gelarkan dia sebagai bapa pembohong negara. Tuan-tuan setuju?